Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan peluang untuk kita teruskan lagi pengajian kita yang berkisarkan tentang tafsiran surah Al-Fatihah dengan menggunakan tafsir karya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama Nusantara, khususnya dari Indonesia. Jadi Hamka ni seorang figura yang famous, yang terkenal di Nusantara kita, dan baru-baru ni pun sebenarnya keluar filem Hamka. Kalau tengok di pawagam ataupun di berita media sosial, diorang dah lakonkan cerita Hamka ni, menunjukkan bahawasanya Hamka ni seorang individu yang orang kata famous dan penting lah dalam pengajian Islam di Nusantara. Sebab karya-karya Hamka ni memang kita kaji, memang kita baca. Tafsir Hamka tu kalau ikutkan kajian, terlampau banyak kajian berkaitan dengan tafsir Hamka. Begitu juga dengan karya-karya Hamka yang lain. Kalau ikut tafsir ni dia akademik lah, dia ilmiah dan dia bersifat agama kan, tafsir. Ada juga karya-karya Hamka yang lain, dia berbentuk novel. Dia lebih ringan tapi mengandungi syarat dengan nilai-nilai murni pengajaran dan juga dari sudut bahasa, adab sastra tu. So itu pakar-pakar bahasa kita mengkaji tentang Hamka. So itulah kelebihan Hamka, yang mana karyanya sampai ke hari ini kita masih lagi baca dan kita masih lagi kaji. Dia evergreen lah karya Hamka ni. Okay, jadi insyaAllah kita akan sambung pengajian kita berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Kita berhenti bulan yang lepas di muka surat yang inilah, muka surat 91. Dan Hamka ni dia tafsir sedikit macam tu. Dia tak tafsir banyak-banyak tu dalam satu masa. Sebab Hamka ni boleh kata tafsirannya syarat juga dengan perbincangan-perbincangan yang Hamka bawa masuk dalam tafsir dia. So sebab tu kalau kita nak tengok tafsir Hamka ni, kita kena pergi slow-slow dan kita kena tengok apa dia cerita-cerita ataupun isu-isu yang dibawa oleh Hamka. Okay? Jadi bulan lepas kita hanya sempat kan, walaupun kita dah saya rasa 2 atau 3 kali kupas tafsir Hamka ni, tapi kita baru saja membaca dan sama-sama memahami tafsiran Hamka terhadap surah Al-Fatihah, pengenalan surah Al-Fatihah, kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah. Ada tak nama-nama lain bagi Al-Fatihah? Ada. Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani. So ini nama-nama lain bagi Al-Fatihah. Kemudian kita membincangkan dan kita membahaskan tentang basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Kenapa kita tafsirkan kenapa kita tafsirkan basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim? Kerana dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ataupun dalam mazhab bacaan Al-Quran kita, qiraat kita mengiktiraf bismillah tu sebagai salah satu daripada surah Al-Fatihah. Okay? Kita mengiktiraf bismillah tu dia adalah ayat 1. Bukan Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat 1, tapi Bismillahirrahmanirrahim itu ayat 1. Sebab tu dalam tafsiran kita mentafsirkan bismillah tu dulu. Sebab dia adalah di antara salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran. Okay? So kita dah pergi bismillah, kita dah pergi kepada fungsi bismillah dan kepentingan bismillah. Contoh dalam hadis yang ada dekat skrin kita sekarang ni, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, kullu mri'in dhi balin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta'. Tiap-tiap pekerjaan yang penting kalau tidak dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah, maka pekerjaan itu akan percuma jadinya ataupun akan sia-sia. So itu kepentingan bismillah. Maksudnya pahala daripada kita melakukan sesuatu perkara itu, sekiranya perkara itu tidak dimulakan dengan bismillah, maka pahala itu sia-sia, tak dapat. Sebab agama kita mengajarkan kita untuk
Agama kita mengajar kita dalam kita membuat satu amalan, tak semestinya amalan ibadah tu solat, semua benda amalan, dia mesti ada dua. Yang pertama kena ikhlas. Kalau sebut ikhlas ni, ikhlas kerana Allah SWT. Yang kedua, mutaba'atun Nabi, mengikut sunnah Nabi SAW. So ada dua perkara tu kan. Okay, kita nak ambil yang ikhlas saja. So ikhlas ni adalah kita buat perkara itu kerana Allah SWT. Bukan kerana hamba, bukan kerana makhluk yang lain, tapi kerana Allah SWT. So macam mana antara cara kita nak ikhlas adalah kita kena sentiasa set mind kita buat tu kerana Allah. Sebab tu Nabi SAW kata setiap amalan buat mulakan dengan bismillah. Supaya otak kita ataupun minda kita dah set kita buat perkara tu kerana Allah SWT. Sebab tu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Selain daripada dapat pahala dan sebagainya, itu antara salah satu sebab kenapa kita memulakan amalan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So itu yang kita dah bincang sebelum ni lah. Saya tak nak panjangkan kat situ. So insyaAllah kita masuk kepada ayat seterusnya dalam surah Al-Fatihah. Okay. Kalau kita tengok, kita dah masuk ayat kedua, segala puji-pujian untuk Allah. So ini adalah terjemahan bagi firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, tapi yang ni segala puji-pujian untuk Allah, dia sebenarnya terjemahan kepada Alhamdulillah. Sampai situ je dulu. Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So dia ada dua kita kata perkataan lah kat situ kan, dua lah kalau kita kata, kalau kita nak pecah satu, bahasa Arab ni dia lain sikit. Tapi kita ada alhamdu satu dan juga lillah. Segala puji-pujian untuk Allah. Okay. Alhamdu, hamdan. Okay, apa maksud hamdu? Kita ada nama orang, kita bagi nama Hamid, Hamdan, Humaid, macam-macam kan. So semua itu berasal daripada hamada. Ni kan hamdan, maksudnya pujian, sanjungan. Alhamdu, maksudnya segala puji, segala sanjungan. Okay. Segala puji, segala sanjungan ini di pangkalnya ataupun di permulaan itu diletakkan diletakkan al ataupun alif lam. Yang ni bahasa Arab sikit lah, so saya tak nak panjangkan sangat berkaitan dengan bahasa Arab ni. Okay. Jadi alhamdu, baris ketiga tu dikata dengan sebutan alhamdu bererti bahawa segala macam pujian, sekalian apa jua pun macam puji, baik puji besar ataupun puji kecil, atau ucapan terima kasih kerana jasa seseorang, kepada siapa pun kita memberikan puji, tetapi pada hakikatnya tidaklah seorang juga yang berhak menerima pujian itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi, hanya semata-mata untuk Allah. So dari sini Hamka kata bahawasanya bila kita kata alhamdu, maka semua puji-pujian itu, sama ada pujian yang besar ataupun pujian yang kecil, sebenarnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita berterima kasih kepada jasa seseorang itu, pada hakikatnya terima kasih itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kan bila kita macam biasalah, kita pergi ada orang tolong kita kan, angkat barang ke, ada orang tolonglah apa-apa, tolong kirim, tolong dan sebagainya. Kita upah orang tolong angkat barang, kita dapatkan khidmat, pergi beli makanan, pergi klinik jumpa doktor dan sebagainya, kita akan cakap terima kasih. So adakah kita terima kasih itu menunjukkan bahawasanya kita memberikan segala pujian kepada makhluk tu, kepada orang tu, kepada orang yang jual makanan, kepada doktor dan sebagainya? Bukan. Maksudnya kita berterima kasih atas dasar manusiawi, atas khidmat dan jasa yang telah diberikan kepada kita. Tapi jasa dan khidmat itu adalah pemberian daripada Allah SWT. So kita terima kasih dengan manusia, tapi alhamdulillah, sebab tu kita bersyukur kepada Allah SWT. Kalau tidak kerana Allah temukan kita dengan doktor ni contohnya, kalau Allah tidak temukan kita dengan orang yang nak tolong kita angkat barang ni, maka kita tak akan dapat nikmat tu. So sebab tu pujian itu kepada Allah SWT. Bahkan kalau kita jumpa orang, contoh macam saya bagi contoh tadi, nak angkat barang kan, kita jumpa orang, dah jumpa dah ni, dia buat khidmat servis angkat barang, tapi tengok-tengok khidmat dia tu tidaklah orang kata khidmat yang tak bagus. So walaupun kita jumpa orang yang sepatutnya kita minta tolong, tapi bila Allah tak izinkan, maka kita tak dapat nikmat yang kita nak sebenarnya tu, angkat barang ataupun bersihkan rumah, bersihkan kereta, cuci kereta sebagai contohnya kan.
So walaupun kita pergi kedai cuci kereta dah, kan, tapi bila Allah tidak izinkan nikmat itu, maka kita tak akan dapat kereta yang bersih. Kan, basuh-basuh pun macam tak basuh, contohnya lah, basah je nampak kan. So, sebab itu pujian itu akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Perenggan seterusnya, sebab tu dia kata, Hamka sambung lagi, jadi dapatlah dilebih tegaskan lagi, alhamdulillah, segala puji-pujian hanya untuk Allah SWT. Sebab itu penting kita ni bersyukur. Okay? Syukur ni, asyukru ni, Allah SWT dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba aku yang syukur ni. Sebab syukur ni adalah satu, dia bukan setakat satu amalan, tapi dia adalah satu perasaan yang bila orang bersyukur ni, sebab dia dah betul-betul happy dan dia bersyukur atas nikmat Allah SWT. Tapi bukan sekadar kita happy saja, tapi dia sampai tahap bila happy tu dia ingat kegembiraan itu adalah daripada Allah SWT. Kan? Bila ada orang yang tidak beriman pada Allah SWT, dia akan gembira, tapi dia tak tahu nak menghalakan kegembiraan dia kat mana. Sebab tu apabila kadang-kadang kegembiraan dia tu ditarik, maka dia akan jadi hampa, dia akan jadi sedih, dia akan jadi depressed dan sebagainya. Tapi bila kita gembira, walaupun kita gembira yang sangat-sangat kan, anak dapat keputusan yang baik, kita dapat pekerjaan yang baik, kita dapat bisnes kita makin baik dan sebagainya. Bila kita happy, tapi sampai satu tahap kita sedar, walaupun kita happy dan sebagainya, kegembiraan itu perlulah diserahkan kepada Allah SWT, antaranya dengan melalui cara kita bersyukur, alhamdulillah. Okay? Tidak ada yang lain yang berhak mendapat pujian itu. Sekali lagi saya kata, bukan bermaksud kita tak boleh cakap terima kasih kat manusia. Kita cakap terima kasih kat manusia. Tapi bukan kita kata manusia itulah yang menyembuhkan kita. Bukan kita kata ubat inilah yang menyembuhkan kita. Kadang-kadang kita recommend kat orang kan, ni bagus ni ubat ni. Sakit-sakit belakang, ambil ubat ni, sihat kan, contohnya lah kan. Bukanlah kita beriman kepada ubat itu yang telah menyembuhkan kita, tapi kita beriman bahawasanya itu semua adalah orang kata apa, sebab-sebab yang membawa kepada kesembuhan kita. Tapi yang memberikan penyembuhan itu, yang memberikan nikmat terhadap khidmat yang diberikan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kepada Allah sahajalah pujian yang tertinggi itu layak diberikan. Okey. Meskipun misalnya ada seseorang berjasa baik kepada kita dan kita memujinya, hakikat puji hanya kepada Allah. Ini saya kata tadi lah. Dan walaupun manusia yang buat baik pada kita berterima kasih, bukan jadi sombong kan. Aku tak nak berterima kasih dengan kau, aku nak terima kasih dengan Allah je. Dengan kau aku tak nak cakap terima kasih. Tak boleh. Itu hubungan kita dengan manusia. Kita ada hablum minan nas, kita ada hablum minallah. Kita ada tali pertalian dengan manusia, kita ada tali pertalian dengan Allah. So dengan Allah pun kita kena settle, dengan manusia pun kita kena settle. So dengan manusia bagi kita khidmat yang baik, kita cakap terima kasih kan. Okay? Sebab orang itu tidak akan dapat berbuat apa-apa kalau tidak kerana Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang tadi. Macam saya kata tadi. Walaupun dia seorang pakar yang hebat pun, memang cuci kereta tu saya ada sijil cuci kereta contohnya lah kan. Bersijil-sijil menampal kat kedai cuci kereta dia tu ataupun bengkel kereta dan sebagainya. Tapi kalau tidak kerana Allah SWT memberikan ilham dan petunjuk untuk dia, bila dia basuh kereta tu dia ada step-stepnya, bila dia nak servis kereta tu dia pandai nak tengok apa yang sebetulnya kena tukar, apa yang tak rosak lagi dan sebagainya. So nikmat-nikmat itu ilham-ilham itu tidak berasal daripada Allah SWT. Allah yang bagi. Walaupun ialah dia belajar dan sebagainya, tapi macam mana dapat kepandaian tu, kebijaksanaan tu, macam mana dapat kreativiti tu kalau bukan kerana Allah SWT yang bagi. Sebab tu walaupun manusia tu yang bagi khidmat, tapi kita berterima kasih atas dasar manusiawi, tapi kesyukuran alhamdulillah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji seorang jurutera atau arkitek, ini Hamka kata kerana dia mendapat ilham mendirikan sebuah bangunan yang besar dan indah. Namun kalau kita fikirkan lebih dalam, dari mana dia mendapat ilham perencanaan itu kalau bukan daripada Allah? Daripada mana dia bijak sangat boleh bina bangunan tu kalau bukan kerana Allah SWT? Oleh sebab itu, kalau kita sendiri dipuji-puji orang, janganlah lupa bahawa yang mempunyai puji itu ialah Allah, bukan kita. Yang tu kita puji orang. Tapi kalau orang puji kita pun untuk kita ada rasa bangga, kita ada rasa orang kata apa, kegembiraan kita kan bila kita bagi servis kat orang yang baik. So orang pun cakap terima kasih lah, baguslah servis dan sebagainya. Kita bangga atas dasar khidmat yang telah kita sediakan.
Tapi pada penghujungnya itu kita sedar bahawasanya macam saya kata tadi, bila kita gembira, kita ada tahap kegembiraan itu yang mana kita kena sedar bahawasanya yang diorang berterima kasih tu memanglah aku yang serve diorang, tapi daripada mana aku dapat ilmu itu, daripada mana aku dapat idea itu. Tadi nak repair ke dia susah sebenarnya tu, tapi last kali aku dapat idea macam mana nak selesaikan tu. So daripada mana idea itu datang kalau bukan daripada Allah SWT. Sebab tu last kali bila orang puji kita, kita akan kata Alhamdulillah, segala pujian itu bagi Allah SWT. Kita ni Allah yang bagi. Allah yang bagi kita ilham untuk kita buat apa yang kita telah buat. So itu adalah Alhamdulillah. Sedikit lagi perenggan seterusnya tu dalam ayat Alhamdulillah. Nabi kita Muhammad SAW ketika dengan sangat jayanya telah dapat menaklukkan negeri Mekah, beliau masuk ke kota itu dengan menunggang untanya yang terkenal, iaitu Al-Qaswa. Sekarang sini Hamka nak ceritakan, Nabi Muhammad SAW sendiri pun, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, walaupun pada penghujungnya itu dia berjaya menawan kembali kota Mekah. Kan Nabi SAW kan dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Mekah, ditabalkan menjadi Nabi pun di Mekah. Kemudian Nabi SAW berdakwah secara diam-diam dan berdakwah secara terang-terangan, so adalah pengikut dan sebagainya kan. Kemudian Nabi SAW berhijrah ke Madinah. So tampuk pemerintahan Islam ataupun negara Islam itu berada di Madinah. Cumanya Nabi SAW ialah orang kata apa? Tempat yang jatuh lagi dikenang kan. So Nabi SAW sangatlah menginginkan untuk menawan semula kota Mekah. Tempat lahir dia, tempat asal usul dia, mak ayah atuk nenek dia berasal dari situ. So di hujung hayat Nabi SAW, Allah izinkan dan Allah kurniakan kemenangan kepada orang Islam untuk menawan semula kota Mekah. So bila Nabi SAW dapat tawan semula kota Mekah, Nabi SAW confirm lah sangat gembira ketika itu kan. Sebab dia dapat kembali balik kepada negara asal dia. Tapi dalam kegembiraan Nabi yang bersangat-sangat gembiranya itu, Nabi SAW masih lagi sedar bahawasanya kemenangan itu bukanlah semata-mata kerana dia, tapi kerana Allah SWT. Sebab tu Nabi masuk ke kota itu dengan menunggang untanya yang terkenal, iaitu Al-Qaswa. Sahabat-sahabat beliau gembira dan bersyukur kerana apa yang dicita-citakan selama ini telah berhasil. Namun beliau tidaklah mengangkat muka dengan bangga. Tak adalah Nabi masuk kota Mekah tu dengan muka riaknya, muka takabur, muka bangganya, siap bersorak-sorak menempik ke, tidak. Nabi SAW menundukkan wajahnya ke bawah, lekat pada leher unta kesayangan itu, mensyukuri nikmat Allah dan mengucapkan puji-pujian. Maksudnya Nabi SAW masuk ke dalam Mekah itu dalam keadaan yang merendah diri, dalam keadaan yang bersyukur kepada Allah SWT. Bukanlah dalam keadaan bongkak kerana berjaya menawan semula kota. Selepas itu kita nampak macam mana Alhamdulillah, segala puji itu adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bermaksud kita tak boleh berterima kasih pada manusia, sebab itu adalah urusan manusiawi, tapi kita kena ingat di penghujungnya itu kegembiraan terima kasih itu diakhiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So kita sambung lagi insya-Allah sikit ayat yang sama, ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabb, pemelihara, Al-Alamin, semesta alam. Allah SWT itu segala puji itu adalah bagi Allah. Allah itu adalah Rabb Al-Alamin. Ayat dia macam tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin kan. Segala puji bagi Allah, yang mana Allah itu adalah Rabb, Tuhan kepada pemelihara kepada Al-Alam, alam semesta ini. Okay? Alam semesta ini. Saya terus pergi pada terjemahan yang perenggan yang seterusnya tu, yang bawah tu. Perenggan yang atas tu dia cerita Alamin tu dari sudut bahasa Arab tu, saya skip je lah yang tu Saya pergi terus yang bawah tu Okay, setelah terlebih dahulu kita dikenalkan kepada Allah sebagai Allah yang tunggal. Okay? Kita dah belajar dalam yang sebelum ini, kita dah baca sama-sama dalam Hamka mentafsirkan Bismillah. Itu kan kita belajar perkataan Al-Ilah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Allah tu berasal pada mana? Al-Ilah, Tuhan, Tuhan yang esa, yang tidak disekutukan oleh siapa pun, yang tidak boleh diduakan, tidak boleh disyirikkan. So kita dah belajar tentang ketuhanan Al-Ilah kat situ. Ataupun ulama panggil sebagai uluhiyah kat situ kan, Al-Ilah. Okay, sekarang kita masuk kepada Rabbul Alamin.
Okay? Sekarang kita dikenalkan lagi kepada Allah sebagai Rabbun. Allah sebagai Rabb. Okay? Rabb ini meliputi segala macam pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, pengasuhan. Itu masuk perkataan Rabb. Sebab tu dalam bahasa Arab, suri rumah, kan? Suri rumah, okay? Kalau saya tak silap, suri rumah, suri rumah lah ibu kan, ibu kita panggil suri rumah. Dalam bahasa Arab, suri rumah tu kita panggil Rabbatul Bait. Rabbatu al-Bait. Rabb al-Bait. Kalau yang ni Rabb al-Alamin kan, ini Tuhan sekalian alam, tu Allah SWT lah. Tapi orang Arab panggil ibu-ibu suri rumah ini sebagai Rabbatul Bait. Memang kan Rabbatul Bait. Dia adalah pemelihara rumah. Maksudnya dialah yang menyelenggara rumah. Dialah yang memelihara, menjaga, mendidik dan mengasuh. Sebab tu suri rumah ni kita panggil, orang Arab panggil Rabbatul Bait. Apa yang dibuat kat rumah tu bukan dia tak buat apa-apa. Banyak kerjanya sebagai suri rumah ni. Yang kerja mengemahnya dan sebagainya. Dan juga bila ada anak kecil, kerja untuk itulah memelihara, menjaga, mendidik dan mengasuh. Okay. So Allah SWT ni, dia bukan sekadar Tuhan yang dia bukan sekadar Tuhan yang kita panggil tunggul, duduk, bukan duduk, maksudnya kat situ je Tuhan kan. Macam mana pemahaman atau dalam agama yang lain, Tuhan tu duduk je lah kan, patung dan sebagainya, dia duduk je. Apa fungsi Tuhan tu kan? Nabi Ibrahim pecahkan bahala, hancurlah bahala tu kan. Maksudnya apa kuasanya, apa fungsinya, apa function Tuhan ni kalau duduk keras ke mata macam tu je kan. So dia tak ada function. So kat situ ilah dia Tuhan. Tapi kita, Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan sekadar Tuhan yang dipuja, disembah dan dia statik, dia tunggul macam tu, tak. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia Rabb. Dia juga yang menyelenggara alam ini, dia yang mengawal segala-galanya. So itu yang dimaksudkan dengan Rabb. Maka kalau di dalam ayat yang lain kita bertemu bahawa Allah itu khalaqa, Allah itu menjadikan dan menciptakan. Okay? Allah SWT dia khaliq kan, dia pencipta. Allah SWT cipta manusia, cipta langit, cipta bumi, cipta bintang, cipta planet, cipta bulan, matahari dan sebagainya. Okay? Kita dapat di sini dengan menyebut Allah itu sebagai Rabbun, jumpa kan baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu kan. Kita dapat mengerti bahawa Allah itu bukan semata-mata pencipta, tapi dia juga pemelihara. Bukan sahaja menjadikan, bahkan juga mengatur. Seumpama matahari, bulan, bintang dan bumi ini, okay, terima kasih, itulah highlight kan. Sesudah semuanya dijadikan, tidaklah dibiarkan sehingga begitu sahaja, melainkan dipelihara dan dikuasai terus-menerus. So Allah SWT bukan cipta, orang kata apa, produce je kan, cipta je. Buatlah matahari, buatlah bulan, buatlah bintang, buatlah bumi dan sebagainya. Tapi macam mana nak run matahari, bulan, bintang semua tu, Allah SWT, orang kata apa, tak ambil tahu, bukan. Allah SWT bukan sekadar ilah, bukan sebagai Tuhan yang khaliq, yang mencipta, tapi Allah SWT juga Rabbun yang mengatur sebagainya. Sebab tu alam semesta kita ni, bulan, matahari dan sebagainya, dia ada dia ada falak, dia ada jalan, dia ada orbit dia yang tertentu kan, dia ada orang kata apa, landasan dia kan. Sedikit lari bertembunglah habis kan, bulan, planet dan sebagainya. So Allah SWT jaga, Allah SWT pelihara. Langit dan bumi ni, langit ni macam mana langit tu boleh duduk kat atas sana tanpa ada tiang kan, kita atap kan kena ada tiang kan, kalau tak macam mana bumbung tu terbang ke kan. So langit tu bumbung kita, tapi mana tiangnya, tak nampak. Allah SWT lah yang mengatur. Darah kita ni kan, dalam tubuh badan kita ni kan, darah kita mengalir dan sebagainya tu, pernafasan kita ni, angin masuk, udara masuk, udara keluar, semua ni Allah SWT sebagai Rabb telah mengatur, memelihara dan juga memantau segala-galanya. So itu adalah tugas Rabb. Dia bukan sekadar produce, tapi dia mengatur, dia menyemak, quality control lah, dia jaga semua tu. Kan? So itu adalah Tuhan kita. Tuhan kita memastikan hujan turun dan sebagainya. Bila hujan turun, bila hujan nak berhenti, semua tu adalah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Betapalah, saya sambung sikit, betapalah matahari, bulan dan bintang-bintang itu akan beredar demikian teraturnya dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, jam ke jam, minit ke minit dan detik ke detik, berjalan teratur telah berjuta-juta tahun kalau bukan pemeliharaan dari Allah sebagai Rabbun. Macam manalah bumi kita ni dapat pusing matahari yang 365 hari dan sebagainya tu,
Memang fix tepat kan. Pusing ataupun dalam jangka masa tu lah. Pusing setahun, pusing setahun, pusing setahun kan. Memang fix. Tak adalah tiba-tiba 320 hari, dah sampai dah sampai hujung dah. Tak. Ataupun 385 hari, tak sampai-sampai hujung. Tak cukup-cukup setahun lah. Tak kan. So itu adalah semuanya yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan fix selama beberapa ribu tahun dah, beberapa ratus tahun dah. So maksudnya segalanya mengikut peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Okay? Manusia pun begitu. Dia bukan semata-mata dijadikan bahkan sejak masih dalam keadaan nutfah. Nutfah tu air mani sampailah menjadi alaqah, kan? Alaqah dalam bentuk embryo dan sebagainya, dan mudghah seketul daging, sampai muncul ke dunia, sampai menjadi makhluk yang berakal, dan sampai juga meninggal kelak, tidaklah lepas daripada tilikan Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Kita ni manusia kan, daripada sebelum jadi sampailah dalam bentuk air mani yang kotor, Allah SWT atur sampailah jadi besar sikit, dah ada nampak rupa, dah ada isi dan sebagainya, dah ada daging, kemudian dah cukup sifat dalam perut ibu dan sebagainya. Semua tu diatur dan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kita hidup, kemudian hidup pula, ada rezeki hidup lama, ada rezeki hidup sekejap dan sebagainya, kemudian sampai kita mati balik, kemudian sampai kita dibangkitkan kembali pun nanti, semua tu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi itu adalah Rabb. Allah Subhanahu Wa Taala bukan Tuhan yang orang kata apa, lepas tangan. Cita je. Tapi macam mana benda nak fungsi, tak tahu. So apa function jadi Tuhan kan? Apa mana kekuasaan Tuhan tu kalau tak dapat menentukan segala-galanya? So kehebatan Tuhan tu antaranya dia boleh menentukan segala-galanya, kan? So macam mana Allah SWT tentukan kepada kita pada hari ini. Okay? Jadi untuk semua pemeliharaan, penjagaan, pendidikan dan perlindungan itulah kita diajar mengucapkan puji kepadanya, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Kalau kita pertalikan lagi dengan beberapa pentafsiran tentang alamin tadi, bahawa yang dimaksud ialah makhluk manusia, dapatlah kita fahamkan betapa tingginya kedudukan insan sebagai khalifah Allah di tengah-tengah alam yang luas. Ini tak apa. Jadi kat sini kita dah faham apa yang dimaksudkan sebagai Allah itu sebagai Rabbul Alamin. Okay. Apa beza dia dengan Bismillahi, Alhamdulillahi. So itu adalah kita cerita tentang ketuhanan, keesaan. Tiada yang boleh disembah melainkan la ilaha illallah. Tak ada yang boleh disembah melainkan Allah sahaja, Tuhan yang kita boleh sembah. Sebab apa? Sebab dialah Tuhan kita, kan? Dialah Tuhan kita, hanya dialah yang berhak kita sembah. Tak boleh kita nak ada main Tuhan kemudian ada sub-sub Tuhan. Tak boleh. Itu tak boleh ada sub-sub. Kenapa nak kena ada sub? Tak cukup ke Tuhan yang satu kan? Dia hanya satu Tuhan saja yang layak disembah oleh manusia. Dan kita umat Islam, kita beriman Allah SWT itu yang Maha Esa, dia yang tunggal, tidak boleh disekutukan dengan Tuhan yang lain. So itu dia sebagai Tuhan. Dan juga Allah SWT itu adalah Rabbul Alamin. Bukan dia sekadar orang kata apa, kejung je kan, Tuhan yang statik, tak menghasilkan apa-apa, tak. Tapi Allah SWT itu dia Rabbul Alamin. Dia juga adalah yang mengawal, mengatur, menentukan alam, macam mana alam ini berjalan, beroperasi. Semua itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, boleh? So itu adalah tafsiran kepada ayat. Kita dah pergi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So itu yang dah selesai. Okay. Seterusnya kita masuk ayat yang ketiga. Okay. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebenarnya tadi Bismillah tu pun ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang kebanyakan ulama akan mentafsirkan Bismillah sampai situ je. Ar-Rahmanir-Rahim ni dia akan tafsir pada tempat yang ayat ketiga ni. Ataupun ada ulama yang dia mentafsirkan Ar-Rahmanir-Rahim ni dekat ayat pertama. So ayat ketiga ni dia skip laju sikit. Kan sebabnya yang sama kan, Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. So Allah Subhanahu Wa Taala tu dia Alhamdulillahi, itu yang pertama tadi Hamka tafsir. Dia bukan sekadar Tuhan ilah yang patut disembah, dia juga Rabbul Alamin. Dia adalah Rabb, Tuhan pemelihara sekalian alam. Kemudian Allah SWT sambung, Allah ni Tuhan yang memelihara sekalian alam ni Ar-Rahmanir Rahim. Allah memberikan sifat Ar-Rahmanir Rahim. Allah ni yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
ataupun yang maha pengasih lagi maha penyayang. Okay? Allah SWT tu yang maha pemurah, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ayat ini menyempurnakan maksud dari ayat yang sebelumnya. Jika Allah sebagai Rabb, sebagai pemelihara dan pendidik bagi seluruh alam, tidak lain maksud dan isi pendidikan itu melainkan kerana kasih sayangnya semata-mata dan kerana murahnya belaka, tidaklah dalam memberikan pemeliharaan dan pendidikan itu menuntut keuntungan bagi dirinya sendiri. Okey, sampai situlah saya berhenti. Okey, sampai situ. Maksudnya kat sini, ayat ni apa, bahasa asalnya bahasa Indonesia kan. Ini pun sebenarnya yang dah dimurnikan. Kalau kita baca yang awal-awal lagi tu mungkin ada istilah-istilah yang lain kan. Okay, maksudnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu dia nak jadi Rabb al-alamin? Cukuplah dia menjadi Tuhan, orang sembah dia. Kan? Macam mana dalam pemahaman agama yang lain kan? Dia cukuplah dia jadi Tuhan. Dia function ke tak function ke, cukuplah dia jadi Tuhan. Orang sembah dia kan. Tapi Tuhan kita, dia kata, Allah SWT kata dia adalah Tuhan yang disembah dan dia juga Rabbul Alamin. Dia adalah pemelihara sekalian alam. Kenapa dia nak menjadi Rabb? Kenapa dia tak cukup menjadi Tuhan yang layak disembah saja? Kerana disebabkan pemurah dan penyayang dia. Maksudnya kerana Allah SWT sayang kepada manusia, Allah tolong manage, tolong susunkan untuk kita. Kerana kita tidak terdaya untuk buat sendiri. Kan? Kita ni manusia, macam mana kita hidup macam mana darah tu nak mengalir, macam mana oksigen tu nak masuk dan sebagainya, kita boleh buat sendiri. Kan? Hari ini pun walaupun dengan kemajuan sains dan sebagainya, memang orang dah boleh reka macam-macam, tapi masih lagi tidak mencapai ataupun masih lagi tidak boleh sama 100% macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dalam isu isu yang sensitif pun, isu gender dan sebagainya, walaupun macam mana nak menukar jantina dan sebagainya pun tidak boleh juga yang lelaki nak jadi perempuan, tak boleh juga nak boleh buat bedah macam-macam, tapi tak boleh nak adakan rahim dalam perutnya kan dan sebagainya. Kerana itu adalah kelebihan khususiah yang diberikan kepada kaum Hawa ataupun orang perempuan kan. So macam mana hebatnya pun sains dan sebagainya, ujung-ujung masih lagi tidak boleh menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana hebatnya tak boleh nak cipta planet yang lain. Yang dia boleh buat adalah bina kapal pergi planet lain. Dia boleh pergi je, tapi nak cipta planet lain tu masih lagi tidak mampu. Kerana apa? Kerana Allah yang Maha berkuasa. So jadi disebabkan Allah ni disebabkan Allah SWT ni adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, dia sayang kepada makhluknya, maka Allah pun Rabbul Alamin. Allah pelihara alam ini. Allah aturkan segalanya untuk kita. Allah aturkan planet bumi untuk kita. Allah aturkan kita ada pagi, kita ada malam. Allah aturkan kita ada hujan, kita ada panas, kita ada negara ada 4 musim dan sebagainya. Semua itu Allah SWT aturkan. Okay. Contohnya, tapi walaupun Allah SWT, kita boleh kata Allah SWT managekan untuk kita, tapi bukanlah Allah SWT ni orang kata orang kata bukanlah Allah SWT ni nak dapatkan keuntungan daripada kita. Allah tidak meminta apa-apa pun daripada kita, tapi kitalah yang memerlukan kepada Allah SWT. So ni yang Hamka kata kat bawah tu, yang sambungan tu, bukan sebagai suatu pemerintahan mengadakan suatu pendidikan kadir dan latihan pegawai, ialah kerana mengharapkan apabila orang-orang yang dididik itu telah lepas dari pendidikan akan dapat dipergunakan menjadi pegawai yang baik. Okay. Ini contohnya macam kita lah. Kalau kat Malaysia dulu kita ada PLKN lah contohnya kan. Ataupun sekarang ni kita ada askar wataniah dan sebagainya kan. So kerajaan bila dia buat satu program, tak semestinya lah askar apa kan, apa-apa program lah kan. So saya ambil contoh PLKN lah dulu. Kalau sekolah dulu kita ada PLKN untuk remaja, ataupun sekarang ni askar wataniah kan. Okay. Negara mengeluarkan dana yang besar untuk PLKN kan, buat untuk latihan, tempat makan minum, tempat tidur, tempat program, bayar orang, bayar pengangkutan macam-macam kan. So kerajaan mengeluarkan dana yang besar untuk satu program PLKN contohnya, supaya dia didik hasil daripada pengkaderan tu, hasil didikan orang kata peserta-peserta PLKN tu, akhirnya peserta-peserta tu bila dah grad, dah keluar daripada PLKN ke wataniah dan sebagainya ni, dia boleh serve the country kan, boleh serve negara tu balik dengan investment yang telah kerajaan salurkan melalui program tu kan. So maksudnya bila kita buat program, kita sekolah ke apa kan, bila kita buat program, kita harap pulangan itu akan diberikan balik kepada kita dengan dia khidmat balik kita.
Macam kita pun sebagai ibu bapa, kita besarkan anak, kita hantar pergi sekolah dan sebagainya. Bukanlah kita kata kita mengharapkan apa-apa kan, tapi maksudnya bila kita didik dia sebagai seorang anak yang baik, kita mengharapkan dia dapat khidmat kepada kita sebagai seorang anak yang baik lah kan. Itulah harapan kita kan. Kalau tak, kita biarlah dia nak jadi apa kan. Tapi disebabkan kita nak dia menjadi seorang anak yang baik, mempunyai masa depan yang baik, so kita pun invest pada dia kan, bagi pendidikan, bagi macam-macam kebaikan yang kita boleh bagikan. So dengan pulangannya nanti dia menjadi seorang anak yang soleh, yang boleh berkhidmat pada kita, yang boleh berkhidmat pada orang lain kan dengan baik kan. So itu kita manusia, kita mempunyai permintaan, kita ada personal interest kita terhadap satu benda yang kita buat tu kan. Tapi Allah SWT kan, bila saya cakap tadi Allah yang manage sebagainya ni, macam Allah kerja untuk kita kan. Tapi nak katanya Allah SWT sebab kita tak mampu kan. Sebab kita tak mampu, kita tak ada kekuasaan, so Allah SWT yang managekan untuk kita. Tapi Allah SWT tidak mengharapkan apa-apa pulangan pun daripada kita kan. Bukannya bila Allah SWT buat macam tu, so kita kena solat. Kalau kita tak solat, Allah tu jadi lemah. Tak, Allah SWT tidak memerlukan pun apa-apa daripada kita sebagai pulangan kan. Ibadah kita tu bukan sebagai reward kepada Allah SWT kan. Bila kita beribadah, bila kita baca Quran, bila kita puasa, bila kita buat umrah, buat haji, dia punya pahala tu bukan reward kepada Allah, tapi itu untuk kita sendiri. Sebab tu Allah SWT kata yang ibadah yang kita buat tu bukan untuk dia, tapi untuk kita kan. Allah suruh buat tu bukan Allah suruh buat tu untuk dia, tapi untuk kita kan. So itu yang dimaksudkan daripada tafsiran. Okay? Itu yang dimaksudkan oleh Hamka berkaitan dengan perkadiran dan sebagainya kan. So itu yang dimaksudkan oleh Hamka. Okay. Saya teruskan dia muka seterusnya tu, perenggan yang kedua. Okay. Yang atas tu saya ringkaskan dia lah tadi, saya dah masukkan sekali. So itu nak dikatakan kat sini, bahawa sini sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah SWT itu disebabkan dia adalah Rabbul Alamin. Okay. Nanti dalam berpuluh ayat dalam Al-Quran kita akan bertemu keterangan betapa Rahman dan Rahimnya bagi seluruh makhluk, terutama bagi kita manusia. Katanya dalam Quran ni kita akan jumpa banyak tempat yang menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada kita. Bukankah matahari dan bulan serta bintang-bintang semuanya itu rahmat daripada Allah, daripada Allah kepada kita? Ini persoalan lah. Matahari, bulan, bintang tu bukan rahmat kepada kita kan? Sebab perkataan Rahman, Rahim tu, Rahimah tu dia semua daripada orang kata apa? Perkataan yang dekat-dekat sama. Rahman, Rahim, Rahmat, semua tu kan? So maksud yang sama. Okay? Bagaimana jadinya kita hidup di dunia kalau agak 2 hari sahaja matahari tidak terbit kan? Dalam 7 hari, 2 hari matahari tak ada. 2 hari, sehari tak ada pun, ataupun 1 hari itu tak ada matahari pun, hidup kita dah boleh jadi orang kata apa, ada kesan kan, ada kesan yang buruk. Ini kan lagi kalau 2 hari, ataupun ini kan lagi kalau lama tak ada matahari kan. Kita manusia kadang-kadang lupa akan rahmat kerana kita tidak pernah dipisahkan daripada rahmat. Bila mana kita bila mana kita dah hidup selesa dengan satu perkara itu, bila mana kita tak menghargai sesuatu perkara itu, so bila perkara itu tak ada, barulah kita akan sedar betapa pentingnya sesuatu perkara itu kan. Bila kita ada nikmat depan mata, kadang-kadang kita lupa kan. Hamka kata kadang-kadang kita lupa yang kita ada nikmat depan mata, nikmat keluarga, nikmat kesihatan, nikmat masa, nikmat, ikutlah semua nikmat yang kita ada kan, nikmat sahabat, nikmat keluarga, adik-beradik dan sebagainya, tu semua itu adalah nikmat. Dapat kawan kerja yang baik, dapat bos yang baik, semua tu nikmat kan. Dapat kerja yang kena dengan dengan minat kita, dengan passion kita, itu niat kan. Ada orang dapat kerja tak apa-apa kan, kerja dia job scope lain, dapat yang lain, contohlah kan. So itu ujian bagi dia kan, mungkin boleh membawa stres pada dia, so dia dah tak nikmat dan bekerja dan sebagainya kan. So nikmat-nikmat yang ini yang kita dapat sekarang ni, kadang-kadang kita lupa yang itu nikmat. Dia dah jadi benda yang kita rasa itu harian, macam tu kan. Itu harian. Sehinggalah bila kita dipisahkan daripada rahmat, barulah kita akan rasa syukur, barulah kita akan menyesal, barulah kita akan sedar betapa besarnya rahmat tu. Okay? Seumpama orang yang berdiam di kota besar yang telah teratur aliran elektrik dan penerangan lampu-lampu dan telah teratur pula pipe saluran air, mereka baru ingat akan rahmat adanya penerangan lampu yang teratur dan aliran air yang telah masuk sampai ke dalam rumahnya itu, ialah bila mana satu kali ada kerusakan di sentral elektrik atau ada kebocoran pada pipe air.
Di waktu semua beres, kerap dilupa. Setelah terganggu, baru dia ingat. Hamka katakan orang yang dah hidup selesa, elektrik ada, air ada, tak pernah putus dan sebagainya. So dia jadi lupalah tentang nikmat air dan juga nikmat elektrik. Sehingga apabila terpadam, barulah dia akan, orang kata apa, barulah dia akan sedar nikmat itu. Okay? So itu yang dimaksudkan. Okay. Kita masuk perenggan seterusnya tu. Hamka sambung lagi. Rahmat ilahi, pancaran daripada sifatnya yang Rahman dan yang Rahim, yang murah dan kasih sayang dapat kita rasakan apabila kita lihat induk ayam mengekaskan kakinya mencari makanan untuk anak-anaknya. So perenggan-perenggan yang kedua, yang perenggan yang saya baca ni dengan perenggan-perenggan bawah ni, Hamka nak Hamka dia cuba nak tunjukkan apa yang dimaksudkan dengan Rahman dan Rahim Tuhan tu, tapi dengan bentuk, dengan cara dia bagi contoh-contoh yang ada di atas muka bumi ni. Macam mana kita nak tengok Rahman dan Rahim Tuhan tu, kita tengok pada contoh-contoh makhluk yang Allah SWT cipta. Yang antaranya tadi kan dia cerita kalau tak ada api, tak ada air kan, kita akan rasa nikmat tu kan. Kalau dah hilang baru kita akan sedar nikmat tu kan. Okay, kat sini Hamka ceritakan contohnya apabila kita tengok seekor ayam, induk ayam, maksudnya mak ayam lah ataupun bapa ayam, mengekaskan kakinya, maksudnya mengkuis-kuis kat tanah dan mencari makanan untuk anaknya kan. Dipecah-pecahkan remah kecil yang didapatnya, lalu dipanggil anak-anaknya dengan berkotat-kotat. Ini bahasa Indonesia ni lah. Maka anak-anaknya itu pun berlari-lari menuju makanan itu, sedangkan induk sendirinya tidak mengambil bahagian dari makanan itu kan. Hamka kata, kalau dalam bahasa mudah lah, saya mudahkan, Hamka kata nak tengok kasih sayang Allah, Rahman dan Rahim Allah ni yang dipancarkan melalui makhluknya ni, antaranya adalah bila kita tengok macam mana ibu ayam dia korek-korek, dia cari makanan untuk anaknya kan, jumpalah cacing. Kemudian dipotong-potong ni cacing tu kecil-kecil, dibaginya anaknya makan, tapi ibunya, induknya itu tidak mengambil sebahagian pun padanya. So nak katanya, kalau kita terjemah kepada kita lah manusia kan, kadang-kadang macam mana seorang ayah dan seorang ibu itu sanggup untuk mengorbankan dirinya bagi yang terbaik untuk anak-anak dia kan. Kadang-kadang tak makan, tak minum dan sebagainya. Kadang-kadang tak ada masa luang yang dia ada, masa rehat yang dia ada dikorbankan untuk anak-anaknya. Itu menunjukkan bahawasanya kasih sayang Allah SWT tu melalui kita ni. Maksudnya nak katanya kasihnya Allah SWT, sayangnya Allah SWT kepada makhluk kita ni, sehingga kan kita boleh lupa, kita tak berkira dengan benda-benda tu hanya sebab kita sayangkan anak-anak kita. Macam tu. So itu nak menunjukkan bahawasanya kasihnya, sayangnya Allah SWT tu, sehingga kan anak-anak kita tu, orang kata apa, walaupun kalau ikutlah kan manusia kan, kita pun ada penat kita juga, boleh je kita tak nak jaga kan, ataupun tak nak, bila kita dah penat, kita tak nak, contohnya kan. Tapi atas Rahman dan Rahim Allah SWT, orang kata apa, hilangkan kepenatan itu ataupun bagi kita kekuatan untuk menghadapi kepenatan itu dengan tujuan kita dapat, orang kata apa, sefanat kita dan sebagainya. So itu Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, sama lagi, dan apabila datang bahaya dengan tiba-tiba, dikejarnya yang hendak mengganggu itu meski seorang gajah besar, ia tidak peduli bahawa dirinya akan hancur lumat diinjak gajah, sebab ia didorong oleh sifat atas tadi tu. Ia didorong oleh sifat rahmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya untuk mempertahankan anak-anak yang tadi itu, atas sikit-sikit kan. Okay. Dia kata tadi ini dia cerita ayam tu lah kan. Bukan tadi dia cerita ayam tu bagi makan. Okay. Kemudian dia kata walaupun ayam itu kan, ia tidak peduli meskipun dia diganggu oleh walau seekor gajah. Kalau ikut gajah lawan ayam ni, tak payah lawan lagi pun kita dah tahu dah siapa menang kan, gajah lawan ayam. Tapi disebabkan Rahman dan Rahim Allah SWT, Allah SWT bagi juga perasaan itu kepada makhluk Allah SWT ni kan. Walaupun ayam lawan gajah, tapi bila gajah tu nak mengacau keluarganya kan, nak membunuh anak-anak ayam, contohnya kan, anak-anak ayam kecil-kecil ni, mak ayam tu tidak peduli, ibu ayam kan, bapa ayam tu, induk tu, ia tidak peduli bahawa dirinya akan hancur lumat diinjak gajah, sebab ia didorong oleh sifat rahmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya untuk mempertahankan anak-anaknya. Kita ni bila cerita soal anak ni, kadang-kadang
kita sangguplah nak berdepan dengan siapa-siapa sahaja kan, apa pun pangkatnya, apa pun jawatannya, walaupun dia lebih besar pada kita. Kenapa? Kerana rahmat yang Allah SWT berikan kepada kita semata-mata kita untuk mempertahankan anak kita contohnya. Dan jika panas sangat terik, ia pergi ke pinggir pagar untuk berteduh dan dilindunginya anak-anaknya dalam naungan sayapnya. Dan ada anak-anak itu yang memanjat ke atas punggungnya, ditahankannya kerana kasihnya. Walaupun panas terik, penat dan sebagainya, ayam ni tetap memayungi kan. Induk ayam ni, mak ataupun ayam jantan atau ayam betina itu memayungi anak-anak ayam yang kecil itu, sehingga kan ada ayam tu sampai duduk atas dia pun dia biarkan, ditahankannya kerana kasihnya. Kadang kita ni kan bukan sekadar anak kita ni duduk atas pangkuan kita, kadang-kadang naik sampai ke atas badan, naik sampai atas kepalanya kan, macam-macam ni lah kan. Tapi kita tahan kerana apa? Kasihnya kita terhadap anak kita kan. Kita berlapar, kita berhaus, kita mengorbankan sebagainya, itu semua adalah rahmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Kan? Dan disebabkan itu, kalau kita kait balik dengan atas tadi, Alhamdulillah, kita bersyukur kerana Allah SWT bagi kita kekuatan itu untuk kita bertahan. Allah SWT bagi kita kekuatan, Allah SWT bagi kita nikmat tu untuk kita boleh lagi orang kata apa, boleh lagi memberi nafkah kepada keluarga dan sebagainya. So semua itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, so itu yang dimaksudkan. Rahmat ilahi pun tampak pada 2 ekor burung, seekor jantan, seekor betina. Yang betina sedang mengerami telurnya dan yang jantan terbang mencari makanan lalu membawanya pulang. Terbang lagi dan pulang lagi sedang paruhnya membawa sebutir makanan kecil. Keduanya bernyanyi, bercericik, bersiul yang bunyi dapat kita rasakan penuh dengan rahmat. Ini pun samalah nak ceritanya yang betinanya orang kata apa, jaga telur kan, tidaklah takut disambau oleh binatang yang lain. Yang jantannya keluar masuk pergi cari makanan, pergi cari nafkah untuk keluarga. So ini semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah SWT beri kekuatan kan. Burung ni dia boleh kutip makanan banyak mana kan. Lepas tu kena ulang alik. Lepas tu burung kan macam kita kan. Kita ada kedai nak beli makanan, burung tak ada pergi kedai beli makanan, dia kena cari kan. Bila dia cari makanan tu, mungkin dekat bandar ni hujan-hujannya tidak besar sangat lah. Tapi kalau di hutan tu, dia cycle kan, dia circle of life kan. Burung adalah yang makan burung dan sebagainya. So dia kena survive, dia kena secara adventure kena cari makanan untuk keluarga ni kan. So itulah ujian yang Allah SWT bagi kepada makhluk-makhluk ni. Okay? Apatah lagi dapat kita lihat pada seorang ibu ketika melahirkan anak. 9 bulan badan payah. Datang rayuan anak akan lahir, dia pun tidur. Selompat hidup, selompat mati. Yang ni semua bahasa puitis hamka lah. Si suami berjalan-jalan sekitar rumah dengan dada berdebar. Dipengaruhi oleh rasa cemas dan harap. Cemas kalau-kalau isteri yang dicintai diserang bahaya hingga maut kerana melahirkan, dan harap moga-moga si anak lahir dengan selamat, sedangkan ibunya selamat pula kan. Macam mana situasinya, saya rasa tuan-tuan dan perempuan lagilah orang kata apa, lagilah merasai cerita ni kan. Kalau saya nak cerita pun, saya pun anak baru seorang kan. Tuan-tuan dan perempuan kena ada dah lama kan melalui fasa-fasa ini, lagilah faham kan macam mana perjalanannya, macam mana seorang ibu bertaruh nyawa untuk melahirkan anak, macam mana bapa yang dalam keadaan cemas menunggu menunggu dua, satu menunggu isterinya selamat lahir dan menunggu anaknya juga selamat lahir kan. Demikianlah beratnya penderitaan mengandung. Bidan telah sedia menolong dan setelah ditunggu dengan harap dan cemas, lahirlah anak itu. Terdengar tangisnya si buyung atau si upik. Ini bahasa Indonesia, lelaki atau perempuan. Dengan terdengar tangis itu, kelihatanlah wajah si ibu lega, hilang kepayahannya. Kadang-kadang matanya tertidur sejenak diliputi oleh rahmat ilahi. Kan? Mak-mak ni saya tengok hebat kan, bila dah lahir tu, kalau ikut sakit tu macam lahir tu dah tak nak, aku nak tidur. Aku dah tak nak apa-apa dah, aku nak tidur. Semua keluar kan, aku nak tidur contohnya kan, nak rehat. Tapi ibu ni bila lahir anak dengan kesakitan yang dia meneran tadi tu, dia boleh lupa sekejap kesakitan tu dan dia nak tengok anak tu. Nak tengok adakah anak tu dilahirkan dengan baik, sempurna dan sebagainya. Kerana itulah rahmat kasih sayang makhluk kan, rahmat kasih sayang yang Allah kurniakan kepada makhluk. Okay? Dia sudah lupa sama sekali akan kepayahannya. Diubati oleh tangis anak yang baru lahir itu, dan si suami yang telah mundar mandir sejak tadi di luar kamar bersalin,
setelah diberi tahu bahawa anaknya sudah lahir, anak dan ibu selamat, kadang-kadang menangislah dia kerana sangat terharu. Kan? Bila ayah pula, si suami, bila dah dengar cik cik dapat anak lelaki, cik dapat anak perempuan, ibunya pun selamat, betapa syukur gembiranya kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa, bersyukurnya kita pada rahmat yang Allah SWT berikan tu. So itu adalah antara orang kata apa, contoh-contoh ataupun percikan-percikan rahmat Allah SWT berikan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Okey. So itu saya simpulkanlah berkaitan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okey. Berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim tu Allah SWT ceritakan Allah SWT berikan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada Allah SWT, dan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim itulah Allah SWT Rabb, Allah SWT mengatur alam ini. Kalaulah Allah SWT tak ada rasa belah kasihan, sayang, macam mana Allah SWT nak mengatur sesuatu urusan kehidupan kita ni. Macam kita pun lah kan, kalau kita ni jenis contohlah orang kata apa, orang bengkel kan, orang yang kerja bengkel sebagai contohnya, kalaulah dia tak ada rasa kasih sayang dalam dia nak buat servis, nak betulkan motor orang, kereta orang, kalaulah dia ni tak ada rahman rahim, tak ada rasa kasih sayang, api jahanam ni kan, dia ketuknya kan, ikut dan je lah kan, cerminnya dipijak ke apa sebagainya, sebab dia tak ada rasa rahman dan rahim itu, dia tak ada rasa kasih sayang kan. Macam mana seorang tukang masak, buat kek dan sebagainya kan, kalau dia tak ada rahman dan rahim tu, dia tak kisahlah tangan kotor ke, termasuk air ke, bakar cukup tak cukup ke, kek bentang, dia tak kisah sebab dia tak ada rahman dan rahim. Tapi bila dia ada rahman dan rahim tu, dia cuba pastikan kebersihannya dijaga, kualiti makanannya dibuat baik kan, penuh keikhlasan, penuh kasih sayang bila dibuat satu perkara. So itulah Rahman dan Rahim Allah SWT. So sebab tu dalam hadis Nabi SAW, saya sambung sikit lagi, dalam hadis Nabi SAW tu, okay, dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim dan sebagainya. Jadi kata Nabi SAW pernah bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'. Okay, ada dalam hadis Nabi Musa 96, nanti adalah bawah tu, nanti kita tengok kat screen. Okay, Nabi SAW kata Ar-Rahimun, orang-orang yang ada rasa rahim, yarhamuhumur Rahman, akan dirahmati oleh Tuhan yang Rahman tabaraka wa ta'ala, yang memberikan berkat dan maha tinggi. Okay, Allah SWT kata, Nabi SAW kata, orang yang ada sifat rahim, yang ada sifat kasih sayang, yang ada sifat penyayang ni, dia pula akan dikasihi oleh Ar-Rahman, iaitu Allah SWT. Kan? Benda ni memang selalu Allah SWT pulangan yang Allah SWT bagi kat kita. Kalau kita nak Allah ni kasih sayang pada kita, kita kena kasih sayang pada orang. Dalam Quran, dalam surah An-Nur, ayat yang diberikan kepada Abu Bakar, Allah SWT kata, Allah SWT dalam surah An-Nur tu, Allah kata pada Abu Bakar, ayat tu ditujukan pada Abu Bakar, kau nak tak kalau Allah ampunkan kau, maka kau kena ampunkan orang lain. Sebab ini ada cerita dia lah, ada cerita panjang, kalau kita ada rezeki sampai kat surah An-Nur nanti kita tengok. Maksudnya ada, secara ringkas lah, saya ringkaskan cerita. Aisyah radhiyallahu ta'ala, anak kepada Abu Bakar ni, dia dituduh, kan? Aisyah isteri Nabi, okay? Dan ini dalam sirah Nabi SAW, Aisyah isteri Nabi ni dia pernah dituduh melakukan zina dengan orang lain. Ini bukan orang-orang biasa, ini isteri Nabi ni yang dituduh berzina. Aisyah tu anak Abu Bakar lah kan. Okay? Anak Abu Bakar. Jadi Abu Bakar punya marah pada orang yang tuduh dia tu, sampai Abu Bakar ada macam-macam lah. Abu Bakar ada marah dia, Abu Bakar orang yang tuduh tu antaranya adalah family Abu Bakar juga. So Abu Bakar ni selalu kata apa, sponsor dia. Abu Bakar selalu bagi duit kat dia, bagi allowance kat dia. Tapi bila dia buat macam tu, Abu Bakar tahu dia ni fitnah. Kau ni fitnah anak aku, padahal aku bagi kau nikmat. So Abu Bakar pun stop dia punya allowance. Abu Bakar tak bagi. Abu Bakar marah lah kat dia. Dan obviously lah, bapak mana tak marah kan, anak dia dituduh dan sebagainya. Tapi last kali tu bila Allah SWT cakap, marah boleh marah, tapi Allah kata, tidakkah kamu suka kalau Allah ampunkan kamu, maka kamu kena ampunkan orang lain lah. So Abu Bakar dengan marah dia tu, dia sanggup campak marah dia ke tepi. Sebab apa?
Dia nak Allah maafkan dia. Kalau dia buat salah, dia nak Allah maafkan dia. So Allah kata kalau dia nak Allah maafkan dia, dia kena maafkan orang lain. So Abu Bakar pun maafkan maafkan keluarga yang memfitnah Aisyah tu lah. So sama macam hadis ni juga. Kita nak Allah SWT ni Rahman dan Rahim pada kita, lemah lembut dengan kita. Tak adalah kita buat dosa sikit je Allah terus hukum kita kan. Ada orang na'udzubillah lah kan, bila kita buat salah Allah tunda azab itu di akhirat nanti. Kenapa Allah tunda? Antaranya sebab Allah nak bagi kita peluang untuk kita bertaubat. Tapi ada orang bila ada situasi, bukan ada orang, ada situasi. Kadang-kadang kita ada dua-dua lah. Kan ada situasi, kadang-kadang kita buat salah tu Allah terus bayar cash kan. Sebab apa? Allah tak sayang kita ke? Tak. Allah sayang kita, sebab tu Allah bayar cash atas muka bumi supaya kita boleh terus bertaubat. Adakah kita prefer Allah balas kat akhirat daripada balas kat bumi? Kan kat akhirat nanti api neraka. So kita pun tak tahu macam mana sakitnya kan. So bila Allah SWT bagi cash kat kita atas muka bumi tu sebenarnya sebagai satu rahman juga pada kita untuk kita terus taubat. Kita tahu dah, oh ya Allah, aku ada buat silap ni, terus taubat. Okay? Jadi kalau kita nak Allah rahman terhadap kita kena rahman juga kepada orang lain. Suatu Nabi SAW kata, irhamu man fil ard. Sayangilah mereka yang di bumi, yarhamkum man fis sama, maka maka yang di langit akan menyayangi kamu. Kita sayang orang bumi, nanti yang di langit akan sayang pada kita. Di langit maksudnya malaikat dan sebagainya lah kan, sayang pada kita. Bila kita buat baik pada kita sesama manusia, malaikat pun doakan untuk kita kan. Bila berjumpa dengan Allah SWT, tak payah kita dapat saksi manusia, kita dapat syafaat Nabi, malaikat pun puji kita kan. So alangkah baiknya kan dapat pujian-pujian macam tu. So itu yang hadis Nabi SAW berkaitan dengan Ar-Rahman. Okay? Jadi saya rasa cukup sampai situlah kot. Kalau saya masuk satu lagi ayat ni nanti dia panjang ni, dia akan nak potong tengah pun nanti macam orang kata apa, tak lengkap kan. So saya rasa cukuplah dulu setakat ni. Okay, berkaitan dengan tadi kita pergi kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah lah kita dapat 3 ayat kan. So Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. So itu yang kita dah dapat. So nanti kita akan sambung dengan Maliki Yaumiddin. Okay. So saya rasa setakat itu sahaja dulu untuk hari ini, sehingga muka surat ke-97. Nanti kita akan sambung lagi lah. So apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kekurangan diri saya sendiri. Semoga Allah SWT memberikan hidayah, membetulkan apa yang kurang itu, menambah baik ilmu kita, sebab ini ilmu kita bersama insyaAllah. So setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.